Saya di tengah-tengah sisa tekstil seberat 20 tan iaitu setinggi 2 tingkat dan di antaranya merupakan baju Melayu yang boleh dipakai sewaktu hari raya. Industri fashion, pencemar kedua terbesar di dunia selepas minyak, mengakibatkan 10% pengeluaran gas karbon dan hampir 20% air sisa. Bagaimana beraya tetap bergaya dengan fashion mampan? Pejam celik kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Pasti ramai yang sedang sibuk membuat persiapan akhir menjelang Syawal. Ini termasuk mencari baju raya. Namun adakah tak sah kalau setiap tahun mesti cari baju raya yang baru? Bersama saya Nosha Ismail, kita bersama sorot isu fashion mampan dalam episod Ramadan kali ini. Toko-toko baju di Tanjung Katong dan Jujak Kompleks sesak pada hujung minggu lalu dengan kehadiran orang ramai yang seperti mahu membalas dendam melakukan persiapan Aidilfitri selepas 2 tahun menyambut perayaan secara sederhana akibat pandemik. For me, this year all out. Pasal dapat raya, I'm going to buy 3 pasang. Ni kira balas balik. Every year must tukar baju raya. Because for me, if tak tukar baju baru, I don't get the vibe of hari raya. For me, I nak up to fashion lah. Jadi I will wear apa yang fashion sekarang, I will buy. I takkan pakai yang lama punya lah. Adakah anda akan pakai baju second hand kalau orang kasih kamu ke you tak akan pakai baju second hand? For me, maybe not. I just don't feel comfortable wearing a second hand punya baju. Tahun lepas dah ada gambar dengan baju tu. Tahun depan dah nak kena baju baru. Pakailah kalau boleh. Lagi safe. Safe. Tapi daripada kita menerima, kita ada yang itu kita memberilah. Dan yang tak pakai, kita kalau bagi orang. Tinjauan Rambang Rahmat Ramadan mendapati setiap tahun 80% orang memilih untuk menggayakan baju raya baru terutama untuk Syawal pertama. Bagaimana pula nasib baju-baju raya lama? Saya ke salah sebuah pengeksport kitar semula tekstil terbesar di Singapura untuk mendapatkan jawapannya. Okey, Cik Mai nak tunjukkan saya apa yang ada dekat TK76 ni. okey. Sini memang kita bawa baju dia kat sini, habis kita hantar ekspor to overseas. Macam ni satu kes kat 1 tan. Ini kiranya baju-baju pakaian dari mana ni? Dari Karangguni semua datang? Ya, Karangguni, then from house to house collection, rumah dia orang call, kita pergi ambil, datang sini. Terus ini yang kes kita bawa sebab dalam buang kat sana. Dari sana dia orang pilih, dari buat packing. Mari saya tunjukkan sekali. Wah, bergunung-gunung baju. Di sinilah kemungkinan nasib baju-baju raya terpakai anda. Sekitar 10% atau 3,000 kilogram tekstil yang dikumpulkan di sini adalah baju-baju Melayu. Wah, ini baju-baju raya baik lagi Wah, ini kainnya. Wah, ini baju jubah. Yang ini pula baju kurung Ini kira baju second hand ni masih lagi baik lagi Kenapa you rasa kena jual dekat Indonesia, Malaysia, Cambodia? Ini baju-baju ni akan dijual dekat mana you tadi sebutkan? Indonesia. Lagi? Lagi Pakistan. Sama Afrika. Kita ada yang baju baru pun. Tag yang belum buka lagi. Dengan tag lagi? Ya. Kenapa orang Singapura tak nak beli baju second hand? Singapura banyak duit. Dia tak nak pakai second hand. Mana ada orang pakai orang dah pakai punya baju. Kalau negeri Indonesia okeylah, dia kan banyak orang yang tak ada duit. Dia memang susahlah beli baru punya. Jadi dia pakai second hand. Selain baju-baju tadi disebutkan permadai ni, cadar masih lagi baru masih dalam plastik Dalam plastik. Oh, ini semua timbunan-timbunan langsir
Yang ini semua langsing. Saya di tengah-tengah sisa tekstil seberat 20 tan iaitu setinggi 2 tingkat dan di antaranya merupakan baju Melayu. Menurut NEA, sisa tekstil boleh mengisi 67 kolam renang saiz Olimpik di Singapura. Ia seberat 168,800 tan. Daripada jumlah itu, saudara, hanya 400 sisa tekstil yang boleh dikitar semula. Ini bermakna sebahagian besar sisa tekstil berakhir di tapak pelupusan sampah Semakau yang dijangka penuh menjelang 2035. Sebagai usaha untuk mengurangkan pembaziran fashion Hari Raya, sekumpulan belia dari Muda SG dengan kerjasama M Kuasa 3 menganjurkan inisiatif Bazar Bestari. Baju-baju raya terpakai yang terkumpul diagihkan secara percuma kepada penduduk memerlukan di kawasan Gilang Serai serta juga dibuka kepada orang awam. So ni tempat kita simpan barang-barang kita. So these are all yang didermakan from our collection drive 2 weeks ago. Berapa banyak baju yang telah pun terkumpul? Saya rasa dekat 1,000 baju. Berapa peratus yang boleh dipakai? Saya rasa dekat 40% yang kita boleh pakai. Ya, kerana walaupun orang memberikan banyak baju yang mereka memberi kotor atau tak senonoh lah untuk diberikan kepada masyarakat. Apa antara cabaran dalam anda mengumpul baju-baju ini? Apa cabaran yang anda hadapi? Masalah yang besar adalah bilik ini kecil dan hari itu apabila kita dapat 1,000 baju, masalah kita tak ada tempat dalam bilik ini untuk simpan semua baju-baju. Ya. Dan kita harus cancel 2 hari collection kerana terlalu banyak. Ini the sign. Dan kita kena cancel hari itu. Ya. Barang-barangnya semua lagi baik-baik. Bukan kata dah pakai, orang pakai, tak. Semua lagi baik. Dalam kotak, orang keluarkan. Jadi cik nampak, that means all new lah. Saya ambil satu selendang aja. Orang ambil baju. Dia sentiasa berputar. If you see green effect, it's like that lah. So daripada terbuang, daripada tak memberi manfaat kepada yang lain, ini caranya untuk you proses untuk orang mendapatnya. Mendermakan pakaian adalah langkah pertama yang baik, namun ia bukanlah jalan keluar terhadap masalah sisa tekstil. Mungkin huraiannya terletak kepada mengitar semula pakaian yang perlu berjalan serentak dengan perubahan minda pengguna. Trend fashion mampan semakin mendapat perhatian sebagai satu huraian menjadikan industri fashion lebih mesra alam. Ia meliputi 3R, recycle, kitar semula, reuse, guna semula dan repurpose atau menghidupkan semula. Mari kita congkil cara kita dapat bergaya di Hari Raya ini sambil mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Perkembangan fast fashion atau trend pakaian murah pakai buang dipercayai adalah salah satu penyumbang kepada jumlah sisa tekstil yang banyak. Bagi butik Sultanah di Tanjung Katong Kompleks, ia mengambil pendekatan slow fashion bagi tangani masalah ini. Kami tak beli baju-baju kami borong. Semua dia design sendiri mengikut cita rasa pelanggan. Kalau musim Hari Raya, kita buat ready made. Tapi walaupun ready made tu tapi selai-selai. Pembesaran satu, duplication, jadi unik. Mungkin satu-satunya dia yang pakai, orang lain tak pakai. Keunikan ini menjadikan koleksi pakaian Sultanah cukup eksklusif. Sebahagian daripada pakaian yang dihasilkan pula menggunakan kain diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi seperti linen. Boleh pakai jangka masa panjang
ada pelanggan-pelanggan kami daripada mak pakaian itu turun ke anak. So you imagine berapa lama diorang simpan pakaian-pakaian kami tu. Satu lagi cara butik ini menyokong fashion mampan adalah dengan menghidupkan semula lebihan fabrik yang ada. Kami tidak membazir bahan-bahan yang berlebihan seperti lace, seperti kain-kain. Kebanyakan pelanggan kami kalau ada kain berlebihan, kami akan sarankan jangan dibuang tapi boleh gunakan untuk buat selendang, boleh buat baju anak-anak pun. Kak Nurin. Apa khabar? Baik, Kak. Saya ada bawa baju raya lama. Okey. Tapi Cuba. kan, Nusha nak pakai balik. Oh, nak recycle boleh. Macam mana nak cantikkan lagi Okay, I have an idea. I have lace lama I have the lebihan lace. Mungkin boleh tampal. Okay. Saya ada ni 2 pieces of lace. Lace lebihan. Lebihan dari ada baju tempahan kemarin. Okay, what you can do, you pin aja kat sini. Nanti jahitlah Dah nampak macam baju baru Selain daripada baju, apa lagi boleh kita... Okay, ni handbag. Handbag pun bukan handbag baru Untuk pakai sepadan dengan bajunya, kita tampalkan lace di handbag. Jadi dapat one set. Jadi tak membazir manik-manik ni boleh dilekatkan saja, mudah saja untuk berikannya nafas baru. Selain pakaian, sudah menjadi kelaziman hari raya untuk mencantikkan rumah dengan hiasan langsir, kusyen dan cadar. Dan seperti baju raya, ia juga boleh dikitar semula. Perusahaan sosial Singapore Fashion Runway menawarkan khidmat sedemikian. We teach them a skill, like you can start with a craft, make things out of the pieces that originally you thought you want to scrap and you want to throw, but now you can make something out of it. Yeah, so in Singapore Fashion Runway, we have been teaching people how to repurpose their little pillowcases, cushion covers, and also things like masks. Di samping menyediakan bengkel menjahit fabrik kitar semula, fashion dan aksesori mampan yang terdapat di kedai Esplanade Mall ini adalah hasil tangan golongan berkeperluan khas. For Hari Raya, people can come in and then look at different ways that they can style. So we also teach personal styling, right? So you can bring your baju, you can add a scarf. We've got wonderful, amazing scarf that is actually drawn by our youth with special needs because we believe that they are also very talented. They have a part to play in sustainable fashion. Walaupun akur lebih banyak perlu dilakukan untuk menangani masalah sisa tekstil, Eileen berpendapat semakin ramai mula sedar tentang kesannya terhadap bumi dan lebih cenderung kepada fashion mampan. I think that a lot of people are into it, so they are conscious. It's just that they are not sure how to start and then where to go about. For Hari Raya, you can maybe have your choice of fabrics. The same fabric, you can actually add creativity and make it into a fashionable house as well. So you can style your house from the curtain to the table mat. So they are actually talking points whereby you can actually share with your loved ones who come and visit you. Hello, Nucha. Yes. I was doing some spring cleaning for Hari Raya, and then I found my old fabric. It's from curtain and also bed sheet. I don't know what to do with them. Can you help me? Sure, I'm sure it's very sentimental to you. And let's repurpose the old curtains and bed sheets. Let's go. The best, the leg. Yes, okay, then turn again. About. Wow, Eileen, so this is the raw fabric. Yes, and now it turns now into... you have turned it into a square, and from a square you have made into a beautiful table mat. So I can I'm so proudly proud show of to my you. mom. Yes, correct.
Kitar semula baju serta bahan-bahan fabrik yang lain adalah satu cara kita mencipta penggunaan tekstil yang lebih mampan. Ia dapat mengurangkan sisa dan lebih mesra alam. Namun, usaha ini masih belum membudaya. Rata-rata masyarakat Singapura masih belum dapat menerima konsep fashion yang dikitar semula dan ini jelas kelihatan dengan rancaknya bisnes jual beli pakaian menjelang Aidilfitri. Jelas kita tidak perlu berbelanja besar atas semuanya mesti serba baru untuk kelihatan bergaya setiap tahun. Dengan usaha dan kreativiti, yang lama pun boleh kelihatan seperti baru. Selepas ini kita ikuti usaha dua generasi muda yang memaparkan bagaimana kita boleh beraya tetap bergaya dengan fashion mampan. Teruskan bersama Rahmat Ramadan. Kesedaran terhadap fashion mampan semakin meningkat dari pengilang, pereka hinggalah ke pengguna. Pengguna generasi muda terutama golongan milenial dan generasi Z di negara ini dilihat menjadi barisan paling hadapan dalam memperjuangkan isu-isu kelestarian. Dalam segmen berikut ini, saudara, kita kenali dua individu muda yang mahu merubah trend membeli belah fashion Hari Raya. Dulu saya selalu rasa macam almari saya penuh sangat dengan pakaian, tapi saya selalu rasa macam tak ada apa-apa pun nak pakai. Arina Abu Bakar ialah pemilik The February. Ia singkatan untuk The Fashion Library, menghimpunkan koleksi baju-baju raya terpakai. Dan saya realise macam separuh dari pakaian almari saya semua baju kurung yang hanya saya pakai sekali dan mungkin tak akan pakai lagi. Dan bila saya bincang dengan kawan-kawan, semua ada masalah yang sama. The February bukanlah kedai online biasa tetapi dipercayai satu-satunya hikmat sewa baju raya di sini. Kita make sure everything is like laundered and in good condition. And then we share it with sesiapa lah on Instagram yang nak rent. And when somebody sewa that baju, kita juga share the punya profits from that with the person who owns the clothes. Lebih dari niat untuk membuka perniagaan online, matlamat sebenar Arina adalah untuk mewujudkan sebuah komuniti berkongsi. Disewakan serendah $40, pengguna mereka terdiri dari golongan milenial dan generasi Z. Mereka terbuka kepada idea berkongsi dengan pelbagai bisnes seperti Airbnb di mana kita dapat berkongsi tempat tinggal dan servis macam perkongsian basikal ataupun kereta. Konsep berkongsi ini menjadi norma untuk generasi kita. Arina menjalankan perniagaan menyewa baju ini bersama adiknya Alifah. Kenapa you rasa orang takut nak sewa baju? Takut kotor Tu semua macam tak tepat lah. I mean kalau kita macam bersihkan baju and steam, so macam tak, I think macam just a perception atas benda-benda second hand. Siapa kata baju second hand semua berlapuk? I sekarang pun tengah pakai baju second hand. Ya, I suka macam style you pakai dengan t-shirt macam casual dapat pakai. Kalau tak hari raya pun dapat pakai. Arina yang mempunyai pengalaman bekerja di sebuah syarikat fashion pantas di sini menyaksikan sendiri pembaziran tekstil yang berlaku. Kini, beliau bertekad membudayakan fashion mampan. Seorang lagi milenial yang membudayakan fashion mesra alam sekitar ialah Nurshida Bashir, pengasas kedai online thrift store modestfinds.co. Sekarang banyak labels, homegrown labels, banyak homegrown labels that use sustainable material, sustainable packaging. So the industry and the media plays a huge role in how millennials and Gen Z actually jadi lagi aware of these kinds of alternatives to shop. Sejak di bangku sekolah, Syida gemar berbelanja di pasar lambak. Kini setelah bertudung, beliau dapati sukar untuk mencari pakaian muslimah guna semula. Our community mungkin belum lagi belajar atau tahu that ada saluran-saluran lain yang boleh
kita derma atau buat pakai balik baju kita. Banyak baju actually yang kita derma, dana tu, third world countries, things like that. The baju actually end up in landfills. Dalam satu tinjauan CNA, setiap 1,000 penduduk di Singapura didapati membeli purata 34 pakaian baru dan membuang 27 pakaian lama setiap tahun. So I wanted to increase the awareness for Muslimah clothing. I realised that few stores tak ada baju Melayu because tak ada demand for it. So because there's no demand, there's no supply. So if our Muslimah community became more aware that banyak baju Melayu boleh dipakai balik, baju Muslimah boleh dijual dengan dipakai balik, insyaAllah like it will become a trend instead of pakai buang, pakai donate. Walaupun trend pakaian guna semula semakin diterima, masih ada yang tidak mahu mengamalkannya. Kita tetap nak kena hormat fikiran orang. Second hand is definitely not for everybody. Tapi saya realise that orang yang tak selesa nak pakai second hand, diorang still can contribute by selling their clothes. Menjelang Lebaran, ini tips Syida dan Arina untuk beraya tetap bergaya dengan fashion mampat. Sekarang ni kita dah boleh sambut Hari Raya kan. So tak semestinya kita kena buang baju lama atau beli completely new sets of baju. Kita boleh pakai balik, for example, skirt daripada tahun kemarin, kita boleh pair it with a new baju. Kita just tak mau beli banyak sangat benda, you know, and then kita pun pastikan yang apa-apa kita beli, kita pakai sepanjang hayatnya. Kesimpulannya, ada 3 cara untuk kita mengurangkan sisa tekstil. Pertama, jangan beli berlebihan. Kedua, gunakan semula pakaian lama. Dan ketiga, beli pakaian yang berkualiti agar dapat tahan lama. Semoga perkongsian minggu ini dapat dijadikan iktibar untuk kita dapat sama-sama melestarikan bumi. Sekian paparan Rahmat Ramadan selama 4 minggu ini. Rabu depan kita bertemu dalam edisi khas sempena Syawal Detik Raya. Dengan itu saudara, selamat malam.